feel your love. I just wanna feel your love. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam Fin 360. So hari ini kita nak masuk chapter 4, which is Securities for Bankers Advance. Which mean senang cakap macam ni lah, cagaran lah, cagaran yang biasa dilakukan oleh peminjam lah. Bila kita nak buat pinjaman dengan pihak bank, so kita kena ada cagaran lah. So cagaran ni boleh jadi macam-macam. So hari ni kita akan bincang satu persatu lah. Tapi macam mana nak cakap, kita akan tengok lah satu persatu, tapi tak secara menyeluruh, secara discussion sahaja. Okay, so first of all, so security is some right or interest in property given to a creditor so that in the event of debtor failing to pay his debt. So bila seseorang tu gagal untuk membayar pinjaman, so pihak bank ada cushion lah, ada cushion untuk selamatkan ni lah. Bukan apa, sebab duit yang kita pinjam daripada pihak bank tu sebenarnya bukan duit bank, sebenarnya duit pendeposit, para pendeposit. So that's why kena ada cagaran lah. Keselamatan tu penting supaya dapat balik duit pendeposit tu. Okay, so ada 8 jenis cagaran ataupun banker advance, which is first, guarantees and indemnities, second, share securities, debentures, life insurance policy, land, lien, pledge and letter of hypothecation. So insyaAllah kita akan go through one by one. Okay, so characteristic of good security, ciri-ciri cagaran yang bagus, ciri-ciri cagaran yang bagus. So yang pertama, senang untuk dinilai, which is the price of security must be stable, senang, harga dia stabil, and then make sure harga cagaran tu lebih besar daripada jumlah pinjaman. For example, kalau kita pinjam 100,000, nilai cagaran tu mestilah lebih daripada 100,000, macam tu lebih kurang. And then yang kedua, easy to take as security, senang untuk diambil sebagai cagaran. So proses untuk mencagarkan sesuatu benda tu, kalau boleh tak naklah yang panjang, tak naklah mengambil tempoh yang lama. And then easy to dispose or sell, senang untuk dijual. Sebab bank dia, bila dia tarik cagaran tersebut, dia kena jual balik lah, bukannya dia pegang. And then the security is indivisibility, which is bebas daripada tindakan undang-undang ataupun ada sekatan mahkamah apa-apalah. So sebelum dia nak ambil apa-apa sebagai cagaran, so dia kena tengok 4 benda ni dululah. 4 benda ni dulu. So okay, so yang ni 5C, ataupun kita panggil sebagai credit worthiness, which is kind of lending. Ada 5C semua. So bila kita nak bagi pinjaman, bagi pihak bank, bila nak bagi pinjaman, first dia akan tengok character, which is dia tengok integrity lah, dari sudut warga negara, tak warga negara, apa semua. Sebab tu kelebihan kelebihan bagi setiap warga negara apa semua, IC apa semua dia akan tengok. And then foreigner boleh minjam. Foreigner boleh meminjam dengan pihak bank tempatan, dengan syarat banyaklah dokumen yang perlu disertakan untuk memastikan integrity, which is kena tengok pasport, and then check dia punya amla kan. Okay, yang kedua, capital, financial aspect, which is kita tengok juga dari sudut dia punya income, income every month. Kalau yang bekerja tetap tu, yang ada gaji every month, so dia kena sertakan slip gaji. Kepada yang berniaga, kena sertakan dia punya financial statement lah kan. And then yang ketiga, capacity dari sudut legal aspect, dia pernah bankrupt ke tak pernah bankrupt, apa semua kita akan check melalui CTOS. And then yang keempat, condition. Yang ni faktor luaran, kita akan tengok dari sudut ekonomi punya faktor, keadaan ekonomi semasa, dan juga politik punya ni lah, semasa, current issue semasa kan. And then yang kelima ni adalah yang kita punya topik hari ni lah, which is collateral ataupun bankers advance lah, which is dari sudut security aspect. So kena ada cagaran, barulah solid kita punya pinjaman kan. Okay, yang this one is Campari model. Yang this one dia sama je, cuma
dia more kepada more kepada England punya style lah. So dia ada advance lagi lah. Tadi 5C kan. Yang ni Campari ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 5C tu diterima umum oleh semua negara lah, mana-mana. Okay, security yang pertama, back advance yang pertama adalah guarantee and indemnity. So yang ni yang biasalah bagi orang yang baru grad, baru start bekerja. So biasanya dia tak ada aset lagi untuk buat cagaran. So biasanya dia akan gunakan benda ni lah, which is guarantee and indemnity. So guarantor lah, pakai guarantor, right? So yang mana guarantee ni is the simplest form lah, yang mana yang paling senang kan, yang paling senang. And then section 79 under Contract Act 1950 dia cakap guarantee is a contract to perform. Sekejap, tak nampak pula. Guarantee to perform the promise or discharge the liability of a third person in case of his default. Jika dia guarantee ni senang je, jika seseorang tu gagal untuk bayar pinjaman, automatically bank akan kejar si guarantor tu lah, siapa yang menjamin dia tu kan. Menjamin lah perkataan yang paling sesuai dalam bahasa Melayu. So bank akan kejar penjamin jika si peminjam tidak membayar hutang, ataupun dia punya installment every month tu lah. Okay, so under contract lah. Okay, so ada 3 pihak yang akan terlibat dalam guarantee ni. Yang pertama principal debtor, yang mana si peminjam lah, yang mana si peminjam. Yang kedua creditor yang memberi hutang, iaitu pihak bank. And then yang ketiga adalah guarantor lah, ataupun promisor. Tak pastilah pronunciation yang mana satu tu. Maknanya 3 pihak akan terlibat lah. So kalau principal debtor tu gagal membayar hutang kepada creditor, so creditor automatically akan kejar guarantor. Alright? Okay, so guarantor ni automatically dia akan jadi principal liability. Maknanya automatically dia yang bertanggungjawab untuk membayar hutang tersebut jika peminjam gagal bayar. Dia principal liability. Okay. Okay, tadi guarantor kita tengok. Sekarang ni kita tengok indemnity. Indemnity ni dia berbeza sedikit daripada guarantor. Dia under section 77, which is Contract Act 1950 juga. Yang mana indemnity ni dia daripada awal lagi kontrak pinjaman tersebut, si guarantor ni terus akan membayar installment kepada pihak bank every month. Itu beza dia. Kalau macam case guarantor tadi, si peminjam kena bayar dulu bulan-bulan, tapi bila si peminjam gagal bayar, barulah dia pindahkan liability tu kepada si guarantor. Tapi in case of indemnity ni dia berbeza. Dia daripada awal lagi start pinjaman tu, si orang lain yang meminjam, orang lain yang bayar installment every month. Itu konsep indemnity. So dalam indemnity ni hanya ada 2 pihak je lah, si peminjam dengan si bank dengan si guarantor je lah. 2 pihak tu yang akan terlibat selepas dalam proses pembayaran tu, installment tu kan. Okay, itu saja indemnity. Okay, maknanya indemnity ni, I let him have the loans, I will be your paymaster. Senang je konsep dia. Okay, so ini contoh soalan lah. Contoh soalan ada dalam slide. Okay, so guarantee ni ada 2 jenis. Yang pertama specific guarantee, yang mana specific guarantee ni dia akan jadi guarantor khas untuk satu pinjaman sahajalah. Tapi untuk continuing guarantee ni dia berangkai. Dah habis pinjaman tersebut, dia buat pinjaman baru, automatic guarantor tu akan jadi guarantor untuk loan yang baru lah. Macam tu konsep dia. So ada 2. Uber Remedy saya tak nak sentuh lah, tak ada apa ni. Okay, advantage of guarantee as security. Kelebihan guarantee sebagai cagaran. Yang pertama, easy to take lah, senang. And then guarantor biasanya kita akan pilih orang yang betul-betul stable lah dia punya income. So income dia tu boleh check melalui slip gaji lah. And then yang ketiga, so in case of kalau si peminjam tu jadi bankrupt, memang automatically memang kita tak boleh kejar dia, pihak bank pun tak boleh kejar. So kita boleh kejar guarantor lah. So guarantor selamat.
Guarantor pula selamat, si bank selamat lah. Okay, yang keempat, useful where borrower is unable to provide security. Yang ni saya mention awal tadi. So kalau orang yang tak ada aset lagi dalam hidup dia, so yang ni senang lah untuk ni. Cuma nak cari orang tu lah susah. Siapa yang sanggup nak jadi guarantor tu kan. Okay, and then yang kelima, ada borang yang bersesuaian lah dengan pihak bank. Pihak bank dah memang sediakan seborang untuk ni. So memang senang je, isi borang je kan. Okay, kelemahan dia, kadang-kadang kita bank tak boleh kejar jugalah guarantor, sebab guarantor pun kadang-kadang tak ada duit juga. Tu yang problem. And then yang kedua, biasanya guarantor ni tak nak bayar, tak nak bayar bagi pihak si peminjam. So bila tak nak bayar si peminjam, bank kena bawa benda ni ke mahkamah. So kena hire lawyer apa semua. So quite costly bagi pihak bank. Kadang-kadang bergantung kepada jumlah pinjaman. Kalau pinjaman yang besar sampai beratus ribu tu, mungkin berbaloi kita hire lawyer lah. Tapi kalau pinjaman tu sedikit, such as credit card apa semua kan, yang mana amount dia 10,000 macam tu, kadang-kadang tak berbaloi nak hire lawyer, bayar lawyer lagi mahal daripada loan tu kan. Okay, kadang-kadang guarantor may escape liability because of the technical defect. So kadang-kadang guarantor ni dia macam-macam lah, ada case seperti guarantor ni tak tahu pun dia ni penjamin. Tiba-tiba anak dia datang bawa borang, suruh sign, dia pun sign je kan. So ni masalah jugalah. Ni masalah. And then yang keempat, bad feeling lah. Biasalah bila bank kejar guarantor, dia akan mewujudkan rasa yang tak selesa lah di antara pihak guarantor dengan bank. So ni in case of psychological punya effect lah kan. Okay, 4 keadaan yang mana guarantor boleh terlepas. Yang pertama sekali adalah mistake of the nature sign. Borang tu kadang-kadang nak sign borang guarantor ni, sebenarnya dia ada prosedur dia lah. Kalau kita tak follow prosedur dia, mungkin guarantor tu boleh terlepas. So case dia Carlyle and Cumberland Banking Co versus Bragg. Yang ni case dekat England. Tak ingat tahun berapa. Okay, yang kedua, undue influence, pengaruh tak wajar. Yang ni contoh macam ugutan lah. Ugut, kalau you tak sign, saya akan buat apa-apa dekat you. So orang tu pun sign jadi guarantor. So yang ni konsep undue influence. And then yang ketiga, misrepresentation, yang mana ditipu lah, orang tu ditipu. Macam makcik tadi lah kan. Okay, and then yang keempat, bank fiduciary duty. Yang ni tugas-tugas khas, kadang-kadang boleh terlepas jugalah bank kecuali yang pihak bank ke apa ke kan. Macam tu Okay, so yang ni tak ada apa. Banyak lagi, ni baru satu baru kan. Okay, banyak pula. Memang slide ni agak banyak Alah, dia keluar satu-satu. Okey, seterusnya tanah sebagai cagaran. Yang ni dalam subjek credit management pun ada juga, tapi tak apalah, kita akan 5 definition of land. Maksud tanah. Yang pertama, surface of the earth and all substance forming that surface. So apa-apa yang ada di permukaan. Dia sebenarnya maksud ni membawa maksud apa yang kita dapat lah. Kalau kita beli tanah, apa yang kita dapat. So kalau you beli tanah, kita dapatlah apa yang ada di permukaan tu kan. Pokok ke apa ke. And then B, earth below the surface and all substance therein. Apa yang ada dalam tanah tu, ada ubi kayu ke apa semua ke. So itu milik kita lah kalau kita beli tanah. Tapi dia ada kedalaman dia lah. Kedalaman dia. So saya pun tak pasti kedalaman dia berapa. So for example, ada minyak ke dalam tanah ke apa semua ke. So minyak tu bukannya dekat je, mesti dalam kan. Okay, C, tumbuhan-tumbuhan yang ada dekat tanah tersebut. So kalau you beli tanah, you dapatlah tumbuhan tu kan. Ada pokok rambutan ke, automatically jadi milik you juga. Okay, and then yang keempat, all things attached to the earth or permanently fastened to anything attached to the earth, whether in, on or below the surface. Apa-apa yang terbina di atas tanah tersebut jadi hak milik you. So kita tak pernah dengar orang beli tanah. Contohnya ada rumah atas tanah tersebut, you beli tanah saja, rumah tak nak beli, tak boleh. So dia package. Kalau beli tanah, kena beli sekali lah dengan apa-apa yang terbina di atas tanah tersebut.
Okay, and then land covered by water ada juga, seperti tanah paya apa semua kan. So jadi milik kita lah. Kalau ada air pun, air tu milik kita lah. Macam tu lebih kurang. Okay, so tanah ni dia ada dua jenis pegangan. Yang pertama freehold, pegangan bebas, and then leasehold. Leasehold ni tak pasti pula dalam bahasa Melayu apa. Cuma freehold ni kalau you beli, tanah tersebut jadi hak milik kekal. Maknanya selagi you tak jual, selagi itulah dia jadi hak milik you. Manakala leasehold ni dia ada expired date. Kalau you bila nak beli tanah tu, tengok dulu sama ada dia freehold atau leasehold kan. Biasanya untuk freehold ni dia lebih mahal lah daripada leasehold. Okay, two advantages taking land as security. So ada dua kelebihan yang mana tanah ni bagus untuk dijadikan sebagai cagaran. Yang pertama, harga dia stabil, harga tanah ni kan. Tapi tanah ni dia bergantung kepada tempat lah. Dia punya geographical punya efek lah, ada efek kepada harga. Kalau kawasan bandar lagi mahal, obviously lagi mahal daripada kawasan luar bandar harga tanah. Okay, and then harga dia tak berubah sangat. Dia dalam masa setahun 2 tahun tu harga dia lebih kurang sama lagi. Tapi kalau beza 10 tahun tu harga dia akan naik ya. Okay, yang kedua, land value tends to appreciate. So harga tanah ni dia naik je, dia tak pernah turun kecuali special event lah. For example, tanah tersebut sebelah tu dijadikan tanah pelupusan sampah, automatically yang tanah sebelah ni akan jatuh harga. Okay, disadvantage dia banyak lah. Disadvantage dia, not easy to sell lah. Nak jual tanah ni bukan senang. Bukan masalah nak jual tu everyday kita boleh jual. Cumanya orang yang nak beli tu mungkin mengambil masa lah. Orang fikir dulu kan, tengok dulu kawasan sebelah kiri kanan apa semua, maknanya lah tak nak beli. So nak buat decision making bagi nak beli tanah ni bukan senang lah bagi semua orang. And then be difficult to make an accurate valuation, penilaian harga tu. Setengah orang cakap harga tanah ni 60,000, tapi kalau kita jumpa orang lain cakap takkan 60,000, 40,000 je kot. So nak nilaikan tanah ni agak susah. So biasanya kita akan panggil valuer lah. Valuer ni penilai tanah. So ada dekat mana-mana negeri pun ada penilai tanah. Okay, see high cost in respect of valuation. So penilai tadi kena bayar kalau kita nak nilai tanah. So nak valuation dia kena bayar. So makan cost juga. And then the risk of not able to get a good title. Yang ni problem, biasalah problem sebab tanah tersebut kadang-kadang mungkin pemilik dia bukan seorang, ramai. For example, tanah pusaka. Tanah pusaka dia akan jadi masalah. And then yang kelima, bad publicity lah. Yang ni kadang-kadang tanah tu dah ada apa ni, nama buruk ke apa semua kan. So yang ni pun problem juga. Okay, so this one for step in taking land as security. So biasanya kita akan nilai dulu tanah tersebut, check sama ada dia leasehold ataupun freehold, tanah rizab Melayu ke tak. And then B, investigation of title, siasat dulu dekat pejabat tanah, siapa pemilik sebenar. And then C, creation of charges, so kita charge untuk sebagai cagaran lah. And then execute lah. Okay, so that's why kita cakap tanah ni susah nak ambil sebagai cagaran sebab banyak proses. And then every proses ni dia mengambil masa yang lama. Nak nilai pun ambil masa yang lama, nak check nama dekat jabat tanah pun lama, nak buat dokumen pula kan. So macam-macam, banyak susah tanah sebagai. So tanah ni bagus sebenarnya sebagai cagaran, cuma proses tu yang susah. Okay, so yang ni tak ada apalah. So ada 4 kategori tanah. So kalau dalam geran tanah tu dia akan mention lah tanah tu kategori apa, agriculture ke, building ke, industri ataupun recreational. Okay. Okay. So yang ni tak perlulah banyak sangat. Okay, next is next is debenture. Yang ketiga, cagaran yang ketiga adalah debenture, yang mana debenture ni biasanya dikeluarkan oleh pihak company lah. Yang ni company meminjam company meminjam dengan pihak bank, so dia akan keluarkan debenture. So debenture ni sebenarnya surat untuk tarik aset syarikat lah jika berlaku default kan. Okay, so debenture ni adalah legal document lah yang mana menyatakan
aset syarikat sebagai cagaran. There are two type of charges related to debentures, fixed charge ataupun floating charge. Okay, fixed charge ni dia specify dah terus dalam debenture tu menyatakan aset mana yang akan dicagarkan kepada pihak bank. Kilang dia ke, apa ke, mesin dia ke, dah ada fix lah, memang dah ditetapkan. Right. Bila kita dah buat fixed charge kepada sesuatu aset, maknanya aset tersebut tidak lagi boleh dibuat cagaran untuk bank yang lain lah ataupun pinjaman yang lain. Okay, and then floating charge dia tak specify aset tu secara detail, aset mana yang akan dijual, ditarik oleh pihak bank jika berlaku kegagalan pembayaran hutang. So yang ni dia jika berlaku kegagalan bayaran hutang, so bank akan pilih lah aset mana yang dia nak dalam syarikat. So yang ni agak berisiko bagi pihak bank lah, sebab kadang-kadang aset bila pergi aset dah tak ada dah, dijual semua kan. Okay. So kita ada term crystallization. Crystallization ni proses bila kita nak convert daripada floating charge kepada fixed charge, nak convert. So yang ni berlaku bila floating charge tu berlaku kegagalan bayaran, dia dah identify dah aset mana yang dia nak, bank dah identify dah aset mana yang dia nak sebagai untuk ditarik, and then dia akan crystallize lah untuk bekukan aset tersebut daripada dijual. Okay, so yang ni you boleh baca lah. Tak ada apa. Okay, next adalah saham sebagai cagaran. So saham ni adalah ownership. Ownership. So kalau you beli saham, you adalah owner kepada syarikat yang mengeluarkan saham tersebut lah. Yang mana dia ada nilai dia lah. Saham ni ada nilai dia. So saham ni ada dua. Kita ada common share dengan preferred share kan. Okay, normally bank will accept share sebagai cagaran, tapi bank biasanya akan terima saham yang tersenarai dalam Bursa Malaysia sahaja. So dalam Bursa Malaysia kita ada around 900 companies, 900 company yang ada dalam tu. So kalau you beli saham salah satu syarikat daripada tu, boleh dijadikan sebagai cagaran. Okay, cuma ada beberapa masalah lah berkenaan dengan saham. Tak apa, lagi kita akan bincang pasal tu. Cuma bila bank nak ambil saham sebagai cagaran, dia akan keluarkan satu dokumen, dia panggil sebagai assignment. Ni bukan assignment yang saya bagi kan. Ni assignment adalah dokumen bagi pihak bank untuk menyatakan saham sebagai cagaran. Okay. Okay, so yang ni tak perlu. Okay, yang ni advantage of taking share as security. Kalau saham yang tersenarai dalam Bursa Malaysia yang 900 saya cakap tadi, senang nak value sebab nilai dia dah ada dalam Bursa Malaysia lah. Kita boleh tengok harga dia berapa kan. Okay, in normal times, kalau ekonomi stabil, harga saham ni dia stabil, dia tak bergerak banyak sangat. For example, saham syarikat yang blue chip ni syarikat yang besar, for example macam Nestle, bank-bank apa semua tu kan, dia blue chip punya company ni, saham dia agak stabil harga, tak bergerak banyak sangat. Okay, and then see, yang ni obviously transfer of title is easy, senang nak pindah milik, tak ada masalah. Nak jual pun senang, tak ada masalah. Realization or selling of the share is comparatively easy, senang nak jual saham. Okay, and then bearer securities are negotiable instrument, senang dipindah milik juga. So jenis bearer security ni. And then F, release of the mortgage is released by returning of share certificate and cancelling the memorandum of deposit. So senang je lah, memang proses dia senang untuk diambil sebagai cagaran, nak pindah nama apa semua kan. Okay, disadvantage juga, harga saham ni boleh berubah secara mendadak. Kadang-kadang for example kita tengok Top Glove kan, syarikat Top Glove, so hari tu dia harga saham dia naik banyak, dia tiba-tiba jatuh balik sebab kebanyakan daripada pekerja Top Glove disahkan positif COVID-19 kan. So harga saham dia agak jatuh lah, kilang kena tutup. Okay, saham boleh dicuri jika saham tersebut adalah saham bearer securities, boleh dicuri. Tapi kalau yang lately ni, yang latest ni memang tak boleh curi lah. Cuma saham yang jenis lama-lama ni kan. Okay, so saham yang tak tersenarai dalam Bursa Malaysia susah untuk dinilai kan, obviously. And then for private company, syarikat private, for example macam syarikat Sdn Bhd apa semua tu, saham dia memang agak problem sedikit lah.
Sebabnya dalam M&A dia ada mention saham tu macam mana. So agak problem. So belilah saham syarikat yang ada dalam tersenarai dalam Bursa Malaysia lah. Okay, so this is procedure apa semua, boleh baca. Calculation dia tak ada apa, tak pernah masuk lah calculation ni dalam final exam pun tak pernah masuk. Okay, and then kita boleh cagarkan juga insurance policy ataupun life insurance policies, yang mana yang ni you dah belajar subjek INS dengan detail dah. Okay, so insurans ni memang penting lah untuk menjaminkan jika berlaku masalah apa-apa. So insurans boleh dijadikan. So saya tak nak bincang banyak lah berkenaan dengan insurans kan. Okay, cuma ni 3 features of life policy. Contract of insurance adalah contract you berima fide. Maknanya kontrak tu perlu dilakukan dengan penuh amanah lah, tak boleh tipu-tipu. For example, you cakap you ada sakit jantung, tiba-tiba dalam borang you isi untuk insurans tu you cakap you tak sakit jantung. So kontrak insurans tersebut akan terbatal jika pihak insurans dapat tahulah penipuan tersebut. And then life policy must be assigned to a name beneficiary or nominee. So kadang-kadang insurans ni dia ada benefit, ada beneficiary ataupun penerima itulah. Contoh example, kalau saya ambil insurans, kalau berlaku apa-apa kat saya, beneficiary saya akan dapat. For example, kita punya wife ke, adik-beradik ke, ibu bapa ke, depends lah. Okay, and then yang ketiga, value of policy and surrender value appreciate, dia meningkat. Harga dia meningkat sebab kita bayar premium every month. Okay, advantage dia easily and accurately valued, senang untuk dinilaikan bergantung kepada premium yang kita bayar bulan-bulan. And then stable and rising value, samalah macam tadi, harga dia premium dia akan naik every month. And then C, policy can be relied immediately by surrender to the insurer option. So polisi tu boleh senang dicek lah dengan pihak-pihak syarikat yang mengeluarkan insurans tersebut. Okay, D, jika berlaku kematian, memang senang lah, bank akan dapat duit dia lah melalui insurans tersebut. And then the cost of taking the security to customer is relatively low. So cost dia tak banyak. Cost dia tak banyak. Okay, disadvantage untuk insurans, kalau orang tu gagal membayar premium every month, so polisi dia akan terbatal. So masalah bagi pihak bank. Okay, and then disebabkan oleh penipuan dalam kenyataan kepada pihak insurans, so kontrak tersebut terbatal, so automatically bank tak dapat cagaran dia. Okay, and then ada pelanggaran kontrak lah dalam premium, dalam insurans tersebut. Dalam insurans kita tak boleh lakukan aktiviti. Kalau you attach dengan insurans, kalau you nak lakukan aktiviti yang berbahaya, for example terjun daripada kapal terbang ke apa, untuk apa ni, skydiving ke apa semua ke, so yang tu agak akan terbatal lah, sebab you sendiri yang cari pasal kan. So bila you attach dengan insurans, so you tak boleh involve dengan aktiviti yang berbahaya. Okay, D, the assured must be uninsurable interest in the policy, otherwise contract is made. So make sure nama yang betul dalam insurans tersebut lah, kan. Okay, so cukup untuk insurans. So kita ada apa lagi? So yang ni ada 12 keadaan lah yang mana insurans tak cover. Intentional self injury memang tak boleh. Suicide, bunuh diri pun tak boleh. Provoke assault pun tak boleh. You pergi serang orang tu belasah you balik, so insurans tak cover. Mabuk, and then berkaitan dengan dadah tak boleh. Okay, mengandung bila mengandung ataupun kehamilan, memang insurans tak cover. Apa-apa masalah berlaku time kelahiran ke apa, insurans tak cover. Venereal disease, for example macam penyakit-penyakit yang berjangkit macam COVID macam COVID kan. And then kegilaan tak cover juga, insurans tak cover kegilaan. And then participate extreme activities, for example skydiving tadi lah, memang insurans tak cover kalau berlaku apa-apa. And then peperangan, kerana tembak ke apa ke, memang insurans tak cover. Participate army exercise, jika you masuk apa ni, aktiviti-aktiviti keaskaran tu kan, keaskaran, for example macam training untuk PLKN ke apa semua, insurans tak cover.
And then person below certain age 18. So tapi sekarang dah ada insurance policy cover. So umur 1 tahun pun boleh cover dah insurance. So 12 tu mungkin tak relevan sekarang lah. Okay, so okay, goods as security. Goods ni barangan lah sebagai cagaran. Ni untuk cagaran untuk individu lah. Okay. Delivery of good can be divided into actual delivery, constructed delivery. Pledge yang ni pajak gadai pajak gadai pun cagaran juga, so you boleh baca pajak gadai. And then lien ni cagaran bagi pihak syarikat. And then letter of hypothecation, yang ni samalah geng-geng dia ni, semua ni lebih kurang sama, cuma ada yang untuk individu, ada yang untuk syarikat. Mandate kita dah bincang dalam chapter 2, mandate. Chapter 3 tak ingat lah. Power of attorney, kuasa lawyer, ada yang lantik lawyer untuk handle dia punya cagaran. So lawyer yang akan tolong bayarkan. So khas untuk orang kaya lah. And then itu saja. Itu saja untuk chapter 4 lah. Cuma yang awal-awal tu yang penting, yang land, guarantor, insurance, share. Yang belakang-belakang tu letter of hypothecation, bond apa semua tu tak penting sangat lah. Okay, so itu saja daripada saya untuk chapter 4. Hopefully you boleh faham lah cagaran-cagaran yang ada. Banyak cerita yang boleh diceritakan sebenarnya, cuma disebabkan tak best lah melalui ODL ni kan, nak cerita-cerita banyak. So lagipun nak record video ni tak boleh panjang-panjang sangat, nanti hang laptop kan. Okay, so itu saja daripada saya untuk chapter 4. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.